Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, apa khabar semua? Saya harap semua sihat. Okay. Sebelum kita mula, saya nak kalau boleh yang ada kat depan saya ni, okay, yang ada kat depan saya ni, sila komen jelas gambar ataupun suara saya jelas tak? Kalau jelas sila komen jelas, kalau tak jelas sila komen tak jelas. Okay. Okay. Okay, semua clear tak? Jelas ah? Jelas tak? Suara saya dapat dengar tak? Kalau dapat dengar, sila komen dapat dengar. Okay. Okay. Okay, baik. Kita tunggu dalam 20 saat lagi. Ada orang yang baru nak join. Sekejap. Yang ada sekarang kat depan saya, sila klik butang share. Okay. Kita tunggu sekejap lagi. Okey, baik. Semua ada. Okey, dapat dengar. Okey. Mariam, Siti Mariam dapat dengar. Gunjit Lisha Gurjit dapat dengar. Okey, ni. Okey, baik. Apa khabar semua? Saya harap semua sihat dalam bulan puasa ni. Okey. Kita akan mula sebentar lagi. Okey, sebelum tu saya nak pastikan semua orang dah dengar, dah clear, semua video pun dah clear. Okey, lepas tu harap semua dah sediakan alat tulis apa semua. Dah ready semua dengan pen, pensel, pemadam, pembaris semua sekali. Okey, satu lagi saya nak tanya, nak confirm satu lagi soalan, iaitu yang live bersama saya ni adakah parent ataupun murid? Kalau murid, komen murid. Kalau parent, sila komen parent. Saya nak tengok berapa orang yang live pada malam ni. Okey, kalau parent berapa orang, kalau murid berapa orang. Saya nak tengok berapa ramai yang parent dan yang murid. Senang saya nak ni. Okey, kalau murid, komen murid. Alia, Ili, murid. Okey. Thank you very much yang komen. Saya nak buat analisa. Berapa orang murid, berapa orang parent. Okey. Okey, murid semua banyak murid ke? Okey, tak apa, harap tunggu sekejap. Okey. Tak tidur lagi ke semua ni? Murid-murid ni. Pukul 10 dah. Tak tidur lagi. Okey.
Oh, semua murid ni. Oi, ingatkan parent malah ni. Dah lewat-lewat dah pukul apa ni? Pukul 10 dah. Okey, baik. Sekarang ni tanpa buang masa, walaupun murid, klik butang share ya. Okey, baik. Kita akan start PowerPoint kita. Okey. Okey, kejap saya tengah setting dulu. Tengah setting. Jelas tak? Nampak tak? Saya rasa macam tak nampak ni. Hai? Okey, saya nak tengok saat saya tengah setting kejap. Minta maaf sekejap, saya tengah setting, saya tak nampak dia punya. Okey. Clear. Clear. Nampak tak PowerPoint tu? Dia tengah adjust PowerPoint. Okey, nampak tak PowerPoint? Kalau nampak sila komen nampak sebab kat saya sini tak ni. Okey. Okey, baik. Saya tengah setting PowerPoint. Harap semua bersabar sekejap. Okey, nampak tak PowerPoint ni? Preview PowerPoint ni sebab saya tengok kat PowerPoint je. Okey, kalau nampak sila komen nampak Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita nak mula. Kita mulakan pada sebab saya tak nampak live anda saya tak nampak anda punya ni view. Jadi saya baca dekat handphone saja. Saya harap nampak okey, nampak alhamdulillah lah. Okey. Okey, baik. Sekarang ni kita akan mulakan cara menjawab, teknik menjawab soalan UPSR 2019. Soalan UPSR 2019. Okey, yang ni yang tahun lepas. Jadi kita akan pick soalan-soalan dan kita akan bincangkan pada malam ni. Semua dah ready ke? Kalau dah ready, sila komen ready. Kalau dah ready, sila komen ready ya. Sebab saya tak nampak anda kat laptop sebab dia PowerPoint. Okey. Nampak cikgu? Ada nampak. Okey, Alicia nampak. Okey, thank you very much. Okey, baik. Seterusnya, okey, yang mana yang belum kenal cikgu, yang belum yang belum mengenali lebih dekat cikgu, sebenarnya cikgu adalah Cikgu Isnan, pengalaman mengajar 19 tahun dan kepakaran cikgu dalam bidang inovatif. Ini adalah antara anugerah-anugerah yang cikgu dapat 2005, 2008, 2014 dan 2016. Okey. Okey, kemudian yang ni yang gambar yang anda nampak ni adalah gambar tahun 2016 yang cikgu dapat Johan Guru Inovatif Kebangsaan yang cikgu buat teknik, banyak teknik buat. Salah satu yang cikgu buat adalah teknik magic box, iaitu cara mengira masa dan waktu menggunakan magic box. Ini antara inovasi yang the latest cikgu buat lah. Okey. Seterusnya adalah like, share dan follow page rasmi cikgu Izra Academy. Yang mana boleh like, boleh klik like. Dan YouTube cikgu yang mana nak tengok video-video yang sebelum-sebelum ni, boleh tengok dalam page cikgu, dalam YouTube dan dalam page. Kebanyakan ada kat YouTube. Kalau video kebanyakan kat YouTube lah. Jadi cikgu harap yang mana yang belum subscribe kat YouTube boleh subscribe, yang mana boleh like kat Facebook boleh like sekarang. Okay. Seterusnya, okay. Are you ready? Are you ready? Kalau ready, sila komen ready. Are you ready? Saya nak tengok berapa orang yang ready pada malam ni. Okay. Berapa orang yang ready? Kalau ready, sila komen ready.
Saya nak tengok. Okay. Sebelum kita mula, saya nak pastikan semua orang dalam keadaan bersedia. Okay. Semua orang dalam keadaan bersedia. Saya harap semua dah bersedia. Sementara cikgu makan kuih raya. Okay. Okay, ramai yang dah kata ready. Kita mulakan terus. Okay, baik. Kita mulakan soalan yang senang. Mula-mula kita buat soalan yang senang dulu. Soalan nombor 1. UPSR 2019. Soalan ini tentang nombor perpuluhan. Okay. 24.358. Nyatakan nilai tempat bagi digit yang bergaris. Kalau kita tengok kat sini, pointer, pointer pen. Kalau kat sini, nampak tak? Ini per 10, ini per 100, yang ni per 1000. Yang ni baru start 10. Jadi kalau kita tengok kat sini, di garis kat nombor 3 adalah per 10. Per 10. Sini per 10, per 100 dan per 1000. Okey, boleh faham? Okey, seterusnya kalau kita tengok soalan yang B ni, tukarkan 923 per 1000 kepada nombor perpuluhan. Senang aja. Apa yang kita perlu buat adalah kita garis panjang kat sini, 9 turun 9. Dia ada berapa digit sifar ni? 1, 2, 3. So kita buat perpuluhan 1, 2, 3. Jadi nombor 23 ni, apa yang kita perlu buat adalah kita letak je kat sini, 23. Tepi sekali. Jangan letak kat sini. Letak kat tepi sekali belah kanan. Jadi ada ruangan kosong kat sini, letak sifar. Jadi jawapan dia B 9.023. Boleh faham? Kalau faham sila komen faham untuk soalan nombor 1. Sila komen faham. Okay. Okay. Sila komen faham. Cikgu nak tengok berapa orang yang faham. Sila komen faham. Lepas tu kita akan buat soalan yang seterusnya. Okay. Kita akan buat soalan seterusnya. Saya nak pastikan semua orang faham pada soalan nombor 1 ni. Okay. Okay, baik. 19 orang yang okay faham. Auni Nazrul faham. Alia faham. Rosli bro faham. Okay, Sheila faham. Okay, baik. Dah semua faham. Kita akan teruskan soalan yang seterusnya. Okay, nombor 2. Soalan nombor 2. Soalan ni berbunyi, Iliana ada 60 biji guli. Semua guli itu dia masukkan sama banyak ke dalam 5 buah bekas. So ini kita gariskan ayat-ayat penting. Setiap bekas ada 12 biji guli. Tuliskan ayat matematik yang betul mewakili pernyataan itu. Dia suruh kita tuliskan ayat matematik yang mewakili pernyataan kat atas lah. Eliana ada 60 biji. Kita gariskan 60 biji ni. So setiap guli ni dia masukkan sama banyak. Macam mana kita nak buat sama banyak? Iaitu kita kena 60 biji guli ni kita bahagi dengan 5. Setiap bekas ada 12 biji. Jadi sama juga dengan 12 biji guli. Itu jawapan dia. Simple buat macam ni je. Sebab dapat 1 markah. Boleh faham tak? Okay, boleh faham tak? Dapat 1 markah. Tak payah nak kira panjang-panjang. Macam ni pun dah cukup. Ini mewakili 1 markah. Okay, boleh faham? Okay, seterusnya. Tulis nisbah bilangan guli di dalam satu bekas kepada jumlah bilangan semua guli. Maksudnya satu bekas tu dinisbahkan kepada semua. Macam mana kita nak buat? So, satu bekas 12. Jumlah keseluruhan ada berapa biji guli? Ada 60. Jadi, 12 nisbah 60. Tapi, belum betul lagi jawapan dia. Sebab kita kena kecilkan lagi jawapan dia, iaitu macam mana kita nak buat? Okay. Satu, kita kecilkan dengan sifir 12. 1 kali 12, 12. Okay, 5 kali 12, 60. Jadi 1 nisbah 5. Itu jawapan dia. Kalau kita tinggalkan 12 nisbah 60, tak dapat markah. Sebab dia 1 markah
markah jalan kerja tak ada. Dia hanya markah untuk jawapan saja. Jadi kena buat 1/12. 1/5. Maksudnya bahagi dengan 12. Boleh faham? Kalau faham soalan nombor 2 ni, sila komen faham. Saya nak pastikan anda semua faham. Okay. Sila komen faham. Okay. Sila komen Eli faham. Okay, lagi siapa lagi? Kalau dah ni tolong komen faham. Senang cikgu nak tengok. Siti Meriam faham. Okay, Shima Mat Saad faham. Okay. Lagi Rosli bro. Okay, thank you very much Rosali sebab share. Auni Nazrul, yang mana yang belum share sila klik butang share supaya kita bantu lebih ramai orang bulan-bulan puasa ni yang mungkin tak sempat live bersama kita pada malam ni. Dengan kita klik yang butang share ni, kita dapat bantu kawan-kawan kita yang lain, mungkin kawan-kawan kita satu kelas ke apa ke, kita share je walaupun guna Facebook ibu anda lah, ibu bapa anda, parent anda. Jadi klik butang share, bantu kawan-kawan. Dengan asbab anda bantu, mungkin anda boleh cepat dapat ke ataupun rezeki dapat upgrade result UPSR ke. Walaupun UPSR tak ada, mungkin rezeki awak akan datang. Okay. Okay, seterusnya. Okay, soalan seterusnya. Jadual 6 menunjukkan kehadiran 50 orang murid tahun 6 pada hari Selasa. Okay, dia cakap pada hari Selasa. Kehadiran murid laki dan perempuan, kalau kita tengok kat sini, yang hadir laki 18, perempuan 25. Okay, yang tak hadir 2 dan 5. Soalan dia, hitungkan peratusan murid yang hadir. Okay, first kali kita kena highlightkan perkataan-perkataan penting. Highlightkan perkataan penting. Macam yang cikgu tunjukkan tadilah, tunjukkan sekarang ni. Nombor-nombor perkataan yang penting yang perlu kita highlightkan, gariskan supaya kita tahu itu ada key dia atau petunjuk dia. Okey, hitungkan peratus murid yang hadir. Hitungkan peratus, macam mana kita nak buat? Okey, hadir, kita kira dulu yang hadir. 18 tambah 25. Jadi, mana 18? Ni yang 18. Okey. Tambah 25. Ni 25. Jadi jawapan dia adalah 43. Okey. Kemudian seterusnya keseluruhan murid. Okey, keseluruhan murid 43 tambah 7. 7 ni datang daripada mana? Okey, 7 ni 2 tambah dengan 5 jadi 7. 7 tambah 43 jadi 50. Okey. Kita nak kira peratusan, kita kena kira keseluruhan. Maksudnya apa yang kita perlu buat adalah 43 kita kena bahagi dengan 50. Kemudian darab dengan 100. Okey. Darab dengan 100. Jadi 50 kali 2. Okey. 50 kali 2 100. Okey. 43 kali 2 jadi 86. Okey. Boleh faham? Kalau faham sila komen faham. Kalau faham sila komen faham. Kalau faham sila komen faham. Cikgu nak tengok berapa ramai yang faham. Tak nampak? Okey, sorry tak nampak. Okey. Discard. Sekejap cikgu nak tengok setting sebab ni setting dia lain sikit. Banner bawah. Okey, dah nampak dah. Okey. Okey. Clear tak? Okay, kejap cikgu ubah setting kejap. Okey. Siapa yang dah clear sila komen jelas. Aku tak nampak bawah hadir. Okey, tak apa. Cikgu dah ubah setting. Yang mana tak nampak cikgu dah ubah setting. Okey. Okey, soalan yang seterusnya. Dalam sebuah kotak terdapat warna biru, merah dan kuning. Okey.
Yang pertama sekali kita mesti highlightkan ayat-ayat penting, perkataan penting, biru, merah dan kuning. Amir memilih sekeping kad secara rawak daripada kotak itu. Okey. Apakah kebolehjadian Amir memilih sekeping kad berwarna hijau? Soalan dia, apa kebolehjadian? Kebolehjadian dia memilih kad warna hijau. Okey, kita kena tengok dalam kotak tu hanya biru, merah dan kuning. Ada tak warna hijau? Tak ada kan? Jadi jawapannya adalah mustahil. Tak mungkin ada warna hijau. Boleh faham? Kalau faham sila komen faham sebelum kita ke soalan yang seterusnya. Siapa yang dah faham sila komen faham, kita akan ke soalan seterusnya. Okey. Saya nak tengok berapa orang yang dah faham setakat ni. Sila komen faham yang mana yang belum share, yang baru join live cikgu, sila klik butang share dulu. Okey, share dan like page cikgu. Supaya nanti kalau kita ada buat seminar akan datang, dia akan bagi notification kepada anda. Okey, yang mana yang share, cikgu ucapkan terima kasih. Okey. Yang paling penting share, sebab kita bila kita share ni kita bantu ramai orang, kita boleh bagi manfaat kepada lebih ramai orang walaupun dia tak sempat join pada malam ni. Okey, seterusnya. Harga sebuah bicycle di kedai ialah RM180. Okey. Kedai itu memberi diskaun sebanyak 20% kepada Bapa Adam. Okay, kita perkataan-perkataan penting atau nombor-nombor penting kita kena highlightkan dulu. Harga sebuah bicycle di kedai adalah 180. So, highlightkan 180. Kedai itu memberi diskaun sebanyak 20% kepada Bapa Adam. Okey. Hitungkan harga yang dibayar oleh Bapa Adam. Maksudnya, dia kena kira harga selepas diskaun. Harga bicycle di kedai adalah 180. Tapi dia nak tahu harga selepas diskaun. Diskaun apa? 20%. Okey, harga 180 ni sebenarnya mewakili 100%. Yang mana yang belum faham tentang konsep peratus, dia adalah 100%. 100 mewakili 100%. Tapi dia bagi diskaun sebanyak 20%. Apa yang kita perlu buat adalah 100, okey, tolak 20. 20%. 100% tolak 20% akan dapat 80%. Okey, yang 80% ni adalah inilah yang Bapa Adam perlu bayar pada kedai. Bukan 180. Boleh faham tak setakat ni? Kemudian tak nampak. Kemudian 80% kita kena bahagi dengan, okey, kita kena bahagi dengan berapa? Kita kena bahagi dengan sekejap. Kita kena bahagi dengan 100, kemudian darab dengan 180. 80 bahagi dengan 100, bagi 100 darab dengan 180. Jadi akan dapat RM144. Inilah jumlah 80% yang Bapa Adam kena bayar. Boleh faham? Kalau faham, cikgu nak anda semua komen faham. Tak clear? Apa yang tak clear tu, Amanina? Suara ke apa? Amanina, Shima, yang mana yang tak clear? Suara ke apa? Kalau suara, bagi tahu suara tak clear. Kalau tak faham, bagi tahu tak faham. Kalau tak clear ni, cikgu tak faham. Tak clear tu apa dia? Tak faham. Okey, cikgu akan buat balik semula. Okey, baik. Okey, dengar betul-betul. Harga sebuah bicycle adalah 180. So, kedai itu memberi diskaun sebanyak 20% kepada Bapa Adam. Harga sebenar adalah RM180 sama dengan 100%. Tapi dia kata diskaun 20%. Apa yang kita perlu buat adalah, okey, cikgu buat kotak lah, senang. Kotak ni mewakili peratus. Okey, jumlah semua sekali mewakili 100%. Okey, boleh faham? Okey, dia kata diskaun 20%. Ni 20%.
Kita kena buang 20% ni. Jadi 100 tolak dengan 20, jadi ni 20. Okey. 100 tolak 20, 100% tolak 20%, tinggal jawapan dia adalah 80%. So 80% ni 80% ni daripada 180 yang dia perlu bayar. 20% ni dah discount. Ni dah discount. Discount. Okey. Discount. Lebih kurang macam itulah. Okey, discount. So 80 ni dia kena bayar, bukan semua sekali. Boleh faham tak? Okey, kemudian kalau kita nak kira 80% ni, kita kena kira 80, okey, bahagi dengan 100, darab dengan jumlah harga sebenar basikal. Harga sebenar basikal berapa? RM, okey, RM 180. Ini adalah jumlah sebenar bicycle. Jadi kita nak ambil 80% je. Boleh faham tak? Tak clear? Gambar tak clear? Tak dengar? Tak dengar. Ulang. Okey, setakat ni boleh faham tak? Setakat ni. Okey, Ellie faham. Okey, setakat cikgu buat ni boleh faham tak? Okey. So, kalau 20%, kita tengok kat sini 20% diskaun, 10%, okey, 10%, dan ni kaedah pertama, 10% daripada 180, daripada darab dengan 180, ini kaedah congak lah. Okey, sama juga dengan RM RM18. RM18. Boleh faham? So, kalau 20% bermaksud RM RM18 darab 2. Ataupun 18 tambah 18, tak kisah. Jadi sama dengan berapa? 8 kali 2, 16. Okey. 22, 3. RM36. So, kita kena tolak RM36. Boleh faham tak? Boleh faham tak? RM18 kali 2 sama RM36. Kita kena tolak 180 tolak RM36. Itu pun boleh. Baru dapat jawapan dia. Ataupun awak buat 80%, awak tolak 80 per 100 darab dengan 180. Ini pun betul juga. Anda akan dapat 144. Okey. Okey, potong. Jadi 18 kali 18 sama juga dengan, okey, berapa? Dapat jawapan dia kat sini. Mudah tak? Boleh faham? Kalau faham sila komen faham. Okey. Kalau faham sila komen faham. Cikgu nak tengok berapa orang yang faham. Jelas tak? Cikgu buat dua kaedah. Satu kaedah yang congak macam ni. Anda dapat 36, anda tolak balik dengan 180. Yang ni akan dapat 144 juga. Ataupun anda boleh buat macam ni dalam pengiraan 80 per 100 darab dengan 180. Akan dapat juga 144. Jadi ada dua kaedah lah. Kaedah pertama dan kaedah kedua. Okey, kalau faham sila komen faham. Kalau faham sila komen faham. Yang faham saya ucapkan tahniah. Okey. Yang tak faham, cikgu cadangkan masuk bengkel formula asas matematik. Tu lagi jelas lah cikgu terang. Okey, baik. Gambar kelabu, Alisha, Akila, gambar kelabu, ubah pixel dia. Dia ada pixel ke atas ni, ubah pixel dia ke 720. Tanya ayah macam mana nak buat, insyaAllah dia beritahu. Ubah pixel dia. Gambar kelabu, ubah pixel. Sebab bukan ni, masalah mungkin internet lah. Ubah pixel. Tidak ubah pixel sebab
Dia ada pixel dia dekat dekat titik 3 kat atas sebelah kanan tu. Okey. Cuba kode-kode lah. Cikgu pun tak ingat lah kat mana. Tapi kat situ lah lebih kurang. Cuba pixel dia. Sebab dia pixel rendah tu jadi gambar kelabu. Macam cikgu tengok ni okey lah, tak ada masalah. Kat handphone cikgu okey lah. Ubah pixel lah. Okey. Okey, faham Siti Maria, faham. Gambar kelabu sila ubah pixel. Okey. Okey, saya teruskan soalan yang seterusnya. Okey, soalan seterusnya. Okey. Catapan menunjukkan peratusan murid mengikut kelab di sebuah sekolah. Jumlah murid di sebuah sekolah itu ialah 500 orang. So kita poin yang penting kita kena highlightkan yang 500 orang ni. Highlightkan 500 ni. Itu paling penting. Okey. Okey, seterusnya 3/4 daripada ahli kelab matematik adalah lelaki. Hitungkan bilangan murid lelaki dalam kelab matematik. Okey. Dia nak tahu murid lelaki. 3/5 daripada ahli kelab itu adalah murid lelaki. So, apa benda yang kita kena perlu buat dulu? Yang pertama sekali kita kena kira 30% daripada kelab matematik ni, 30% daripada kelab matematik ini 30% daripada 500 orang. Lebih kurang macam itulah. Jadi apa yang kita kena buat adalah 30/100 darab dengan 500. Sebab apa darab dengan 500? Sebab dia 500 orang. RM 500 ni salah kan ni. 500 orang. 500 salah sikit Aduh. Okey, 500 orang. Cikgu 500 orang. Salah, 500. 150 orang. Okey. Okey, baik. Jadi jumlah murid kelab matematik adalah 150 orang, laki dan perempuan. Kena faham, laki dan perempuan. So, apa yang kita perlu buat adalah dia nak 3/5 daripada murid ahli kelab itu adalah murid lelaki. Jadi hitungkan murid lelaki. Jadi kita highlightkan yang kat sini. Highlightkan 3/5 ni dan dia nak murid lelaki saja. Jadi apa yang kita perlu buat adalah 3/5, minta maaf kalau kabut ni. 3/5. Okey. 3/5 daripada 150. Okey. 3/5 daripada 150. Sebab apa 150? Sebab apa 150? Sebab 150 ni adalah jumlah murid yang menyertai kelab matematik. Okey. Kemudian apa yang kita perlu buat adalah 5 kali 30. Kita kena kecilkan. 5 kali dengan 30 sama dengan 150. Jadi 3 kali 3 kali dengan 30. 3 darab 30 sama juga 90 orang. Jadi ini adalah jawapannya. 90 orang. Boleh faham tak? Jelas tak? Boleh faham tak? Kalau faham sila komen faham. Kalau faham sila komen faham sebelum kita ke soalan yang seterusnya. Saya nak tengok berapa ramai yang komen faham, yang faham malam ni Sila komen faham. Kalau faham sila komen faham. Okey. Saya nak tengok berapa orang yang faham perbincangan kita pada malam ni. Okey. Rujib faham, Zaimawati faham, Ayi Sulong faham lagi. 3 orang yang faham. Yang lain faham ke tak ni?
Takut sangkut lagi. Okey, faham Muzan, Mahizan, faham Nazrul, faham. Okey. Yang lain faham dan like. Terima kasih yang bagi like, bagi love for semua. Okey. Terima kasih. Sophie, Mai, faham. Okey. Lagi siapa lagi? Okey. Baik, kita akan sambungkan soalan yang seterusnya. Sambung soalan seterusnya. Siti Mariam, faham. Okey, baik. Jadual 3 menunjukkan maklumat tentang satu kempen beli dan derma oleh sebuah kedai barangan elektrik. Okey, nilai belian setiap 1,000 dia derma ke rumah kebajikan RM40. Lebih pada 3,000 jumlah belian, dia akan derma tambahan RM50. Soalan dia, hitungkan jumlah derma bagi pembelian yang berharga RM2,150. Jadi benda ni senang je. Sebab dia cakap setiap 1,000 RM40. Jadi kalau 2,000 maksud 2,000 kita kira 2,000 dulu, 2,000 maksud 40 tambah 40. Okey, sebab dia tak lebih 3,000. 2,000 je. Jadi jumlah yang didermakan adalah RM80. Boleh faham tak? Jadi yang tambahan 50 tu tak ada kaitan sebab dia cakap lebih dari 3,000. Sekarang ni 2,150 tidak lebih dari 3,000. Jadi 40 tambah 40. Hak ni je derma. Okey, boleh faham tak soalan ni? Kalau faham sila komen faham. Jadi saya tulis kat sini lah. Jadi RM RM80. Jawapan dia 80 Okey, mungkin tak nampak kat bawah tu. Okey. Tak nampak. Tak apa. Saya dah tulis dah tepi tu. Notkan tepi tu. Okey, jumlah dia 40 tambah 40. Jadi 80. Boleh faham? Kalau faham sila komen faham. Okey, dan like. Thank you very much yang like. Okey. Okey, seterusnya. Jadual 3 menunjukkan maklumat tentang suatu kempen beli dan derma. Yang tadilah. Jadi soalan dia soalan B. Kedai barangan elektrik telah menderma sebanyak 210 kepada rumah kebajikan. Dia telah menderma 210. Kalau kita tengok kat sini, mana pointer? Okey. 210. Dia cakap dah derma 210 kepada rumah kebajikan. Hitungkan anggaran. Dia nak anggaran je, bukan nilai tepat, anggaran. Nilai jualan barangan elektrik yang terjual di kedai itu. Maksudnya dia soalan dia dikira macam ni. Ada seorang tu, hamba Allah tu ataupun ahli, dia beli barang elektrik pada sekian-sekian jumlah. Dan daripada jumlah tu didermakan 210 kepada rumah kebajikan. Dia nak tahu apa anggaran hamba Allah ni yang beli barang elektrik ni. Boleh faham tak? Dia lebih kurang macam tu lah. Jadi apa yang kita perlu buat adalah 210 kita kena bahagi kepada 40, 40, 40 dan 40. Kenapa 40? Sebab, okey, tengok 40 ni mewakili 1,000. Okey, 1,000 dapat RM40. Okey, kita teruskan. Okey, sebab jumlah yang diderma adalah 210. Jadi 40 kali 4 jadi 100, 4, 16. 160 tambah 50 jadi 210. Jadi kalau kita tengok kat sini, daripada pecahan ni 40, 40, 40, 40. Bermaksud RM40 nilai belian ni 1,000. 40 ni, 40 ni nilai dia belian ni adalah 1,000, 1,000, 1,000 dan 1,000. Boleh faham tak? Jelas tak setakat ni? Maksudnya saya pecahkan kepada 40, 40, 40 bagi anda nampak sikit. Seterusnya anggaran belian, kita nak anggarkan belian sebab dia kita anggarkan. Okey, 1,000 kali dengan 4. Sebab apa 1,000 kali 4? Sebab RM1,040. Jadi ada 4 ni, maksudnya 4,000.
Okey, kemudian anggaran belian. Anggaran belian adalah antara 4,000 hingga 4,999. Sebab apa 4,199? Kenapa tak 5,000? Kalau 5,000, anda kena tambah satu lagi RM40. Tambah lagi 40. Sekarang ni tak cukup pun 5,000, hanya 4,000 sahaja. 4,000 hingga 4,099. Okey, soalan RM50 ni kat mana dapat? Sebabnya, okey, kalau kita tengok pada soalan lebih pada 3,000, dia akan tambah RM50. Sekarang ni kalau tengok anggaran dia 4,000 ke 4,000 lah, kita tengok ni 4,000 ni dah lebih pada RM3,000. Jadi dia akan tambah RM50. Jadi daripada sini dia tak akan lebih pada RM5,000. Kalau RM5,000, dia mesti RM40 ni kita kena bahagi kepada 4, bahagi kepada 5. Baru dapat RM5,000. Tapi dia tak sampai lagi RM5,000. So, anggaran belian pada soalan ni adalah antara 4,000 ke 4,999. Ini jawapan dia. Senang lah dapat markah. Boleh faham tak? Kalau faham, sila komen faham. Kalau faham, sila komen faham. Faham dan like. Faham dan like. Okay. Faham dan like. Okay, Ellie faham. Tak faham. Auni tak faham. Okay, ada lagi yang faham tapi tak nampak. Faham. Ai, faham. Okay. Auni, awak kena tengok balik video ni. Nanti saya akan letak kat page. Anda ulang balik video ni, tengok 2-3 kali baru mungkin faham. Okay. Sebenarnya benda ni simple je sebab dia kata 210. So kita bahagi kepada 40, 40, 40 dan 50 sebab 4 kali 4, 40 kali 4 adalah 160. Tambah RM50 adalah jawapannya 210. Jadi kita dah faham dah dekat sini. Soalan je senang je. Okey, Zamawati Mustafa, faham cikgu. Auni, Nazrul, okey cikgu. Ellie. Okey, jangan lupa klik butang share yang live bersama saya malam ni. Walaupun dah pukul pada sekarang ni, dah mungkin dah pukul 10 dah 40 minit asalnya. Jangan lupa klik butang share supaya kita boleh bantu kawan-kawan kita mana-mana yang belum sempat berkesempatan untuk live bersama kita pada malam ni. Mungkin kita boleh bantu dia bagi info ni, mungkin bagi perkongsian pada malam ni supaya dia pun dapat upgrade, dapat meningkatkan result dia dalam matematik lah, kefahaman dia dalam matematik. Okey, baik, seterusnya. Gaji bulanan Kamal dan Salina. Kamal dan Salina, suami isteri, 2 orang. Kamal dan Salina. Saya gariskan kat sini, Kamal dan Salina, 2 orang. Suami isteri ialah 5,600. So kita highlightkan perkataan-perkataan yang penting. Kita highlightkan perkataan yang penting. Okey, kemudian gaji bulanan Salina adalah 3/4. 3/4 daripada gaji bulanan Kamal. 3/4 daripada gaji bulanan Kamal. Hitungkan gaji bulanan Salina. Okey, kalau macam ni soalan dia senang kan. Kalau berbentuk pecahan, cara yang saya cadangkan biasanya kat murid-murid saya ataupun kat siapa-siapa yang bawah program saya cadangkan kita buat dalam bentuk kotak je. Contoh macam ni, Salina 3/4. So kita buat 3 kotak. Sebab dia kata 3 daripada 4. So kita buat 3 kotak. Boleh faham tak? Boleh faham tak? Kalau faham sila komen faham. Okey. Sebab saya takut ada yang sangkut. Itu yang masalah sikit. Okey. Seterusnya, suami dia iaitu Kamal, kita kena buat 4 bahagian. Sebab apa 4 bahagian? Sebab 3 dari 4 keseluruhannya adalah 4. Kita baca ni, 3 adalah Salina, 4 adalah Kamal. Jadi 3/4 daripada gajinya. Jadi kita tengok kat sini ada berapa kotak dekat paparan kat depan ni. Cuba kira dan komen kat bawah berapa kotak. Keseluruhan kotak ni ada berapa kotak sekarang ni? Sila komen berapa kotak. Sila komen. Sila komen berapa kotak. Yang awak nampak ni berapa kotak? Sila komen, saya nak tengok.
Berapa kotak? Tengok berapa kotak, cuba kira berapa kotak. Sebab saya nak menguji adakah anda faham atau tak. Okay, 7 kotak. Ellie, dia cakap 7 kotak. Yang lain ni, yang nampak berapa kotak sekarang ni? Di depan ni. 7 Zamawai, 7 Amanina, 7 Mahizan Muda, 7 Ai Sulong, 7 Sheila Sobri, 7. Okey. Kalau kita tengok kat sini ada 7 kotak. 7 kotak mewakili gaji dia orang, iaitu 5,600. So 5,600 kita bagilah dengan 7, dapat RM800. Sebab macam mana boleh dapat RM800? Sebab kita bahagi dengan 7 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey. Kemudian kita nak dapat gaji salina. Macam mana nak dapat gaji salina? RM800 mewakili satu kotak. RM800 ni mewakili satu kotak. So, kalau satu kotak ni 800, 3 kotak berapa? 8 darab 3 ataupun 800 tambah 800 tambah 800, jadi 2,400. Jadi jumlah gaji bulanan salina adalah 2,400. Boleh faham? Kalau faham sila komen faham. Kalau faham sila komen faham. Saya nak tengok berapa orang yang dah faham dan berapa orang yang sangkut kat sini. Soalan dia 3 markah. Soalannya senang. Soalan ni soalan UPSR past year 2019. Auni faham, Ai Sulong faham, Nur Hafizah faham, Siti Mariam faham. Faham dan like, terima kasih Rosli. Bro, apa ni? Tak dengar. Macam mana boleh tak dengar? Cuba adjust ni, yang lain semua dengar, tak ada masalah. Cuba awak adjust speaker ke apa ke. Saya rasa semua dah clear. Faham, Syarifah Abu faham, Zarmawati faham. Faham dan like. Okey, jangan faham, like dan klik butang share. Okey, seterusnya. Okey, baik. Sebelum saya habis pada malam ni, kita akan ada buat sesi soal jawab. Siapa yang nak buat sesi soal jawab dengan saya, okey, saya akan bagi link untuk kita live bersama kejap lagi. Sebelum tu saya nak siapa yang berminat untuk isi masa terluang PKP, musim PKP ni yang tak pergi sekolah untuk membeli buku set latihan intensif saya, boleh klik butang klik bit.ly laman web ni lah. Nanti saya akan bagi pinkan. Anda boleh buat belian untuk buku saya lah. Buku ni saya buat tahun 2008. Kalau berminat boleh belilah. Okey, baik. Okey, discard. Okey. Stop sharing. Okey, baik. So ada soalan tak? Okey. Setakat ni ada soalan, boleh faham tak? Setakat ni, dah 50 minit dah kita buat live. Sekejap je. Okey. Siapa berminat untuk beli buku tu, saya akan komen kat bawah ni. Buku set latihan intensif. Okey. Klik kat sini. Okey. Saya dah klik dah ni. Boleh pergi ke laman web kat bawah tu lah. Saya dah beli, tahniah. Berapa ringgit cikgu? RM50 termasuk pos sebenarnya Malaysia. Sabah Sarawak kita tambah sikit postage. Klik laman web tu, terus buat belian. Cikgu, berapa tahun? Tahun 4, 5 dan 6 boleh pakai. Maksudnya kalau anda tahun 5, calon UPSR 2021 boleh guna pakai lagi. Okey, baik. Sebelum tu, berapa harga Nur Hafizah RM50? Bagi tahu kat parent anda, RM50 je. Anda boleh buat waktu PKP ni, waktu bulan-bulan puasa ni, daripada tak ada kerja nak buat, boleh luangkan masa untuk beli buku tersebut.
Cikgu Sofi Mai, cikgu berapa tahun? Cikgu berapa tahun? Sofi, tahun 4, 5 dan 6. Okay, dah beli. Thank you very much. Okay, yang belum beli, boleh klik link tu, boleh buat belian. Esok insyaAllah saya boleh post. Okay, ada. Okay, ada skema tak ada jawapan je. Asyik-asyik tengok skema je bila nak pandai ni. Okay, baik. Cikgu siapa nak buat soal jawab dengan cikgu? Nak tanya apa, cikgu bagi peluang untuk anda tanya. Okay, saya akan jawab apa masalah anda. Okay, apa yang anda perlu buat. Okay, beri apa soalan, insyaAllah saya akan cuba jawab lah. Okay. Okay, yang mana yang ada soalan sila komen. Siapa yang nak buat sesi live dengan saya, sila komen saya nak buat sesi live. Jadi saya akan bantu anda, kita buat 2 orang live. Jadi ada kamera kat depan. Okay, kita akan buat sesi live kat sini. Saya dah sampai 3 set. Set 3. Oh bagus, teruskan buat sikit-sikit. Dia ada 3 modul. Satu modul 10 set. Satu modul 100 soalan. Okay. Siapa yang berminat untuk live bersama saya, sila komen saya nak. Nanti saya akan bagi link untuk kita buat live dan anda boleh tanya soalan live bersama saya. Okay, saya bagi saya. Okay. 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 Sofi klik link ni, Sofi. Sofi klik ni. Sofi klik link yang saya bagi tu. Awak klik link tu, nanti kita akan buat live sekali. Pastikan ada kamera. Sofi Mai. Pastikan ada kamera. Pastikan anda ada kamera, jangan tak ada kamera. Nanti susah nanti. Okay. Anda boleh tanya 2-3 soalan, nanti cikgu akan cuba jawab. Tanya yang berkaitan dengan pelajaran je lah. Dengan matematik. Okay. Okay, ada soalan? Mana Sofi? Okay, reply. Saya reply awak klik link tu dan boleh tanya soalan. Okay. Okay, ada yang ni. Okay. Sofi, dah klik ke belum? Kalau belum klik, kita bagi peluang pada orang lain untuk klik. Kita akan bincang soalan dalam 5 minit ya. Bincang soalan, bincang bersoal jawab dengan saya lah dalam 5 minit. Okay. Masalah anda ke apa ke? Okay, dah klik ke belum? Sofi, dah klik ke belum? Okay, tak klik. Okay, tak apa. Siapa lagi yang nak buat live dengan saya, sesi live dengan saya, sila komen. Saya tak boleh tekan, cikgu. Aduh. Macam mana? Okay, Sofi, gini. Saya tak boleh tekan, tak apalah begini. Telegram ada tak? Dalam Telegram ada tak? Kalau Telegram ada, saya akan paste link kat Telegram. Tak apa macam ni. Saya akan paste link kat Telegram. Saya dah paste link kat Telegram. Anda boleh buka Telegram dan klik link tu. Buka kat Telegram, Sofi Mai, buka kat Telegram. Saya dah paste link dekat grup matematik dan Cikgu Isnan channel. Kalau anda ada, klik butang tu. Klik butang itulah. Okay.
Okay, cikgu tunggu berapa orang yang nak, siapa lagi nak live dengan cikgu. Cikgu tunggu sekejap. Dalam beberapa minit boleh tanya dalam 2-3 soalan. Lepas tu kita akan tutup live kita pada malam ni lah. Okay, saya tengah menunggu siapa yang nak live dengan saya. Saya harap ada malam ni seorang dua untuk live bersama saya. Kalau tak ada, kita akan tutup ya. Sebab dah hampir pukul 11. Okay. Siapa nak live, klik kat dekat Telegram tu, saya memang dah letak link. Klik link tu je. Klik link di Telegram channel dan Telegram group matematik. Okay. Nak tengok berapa orang yang ni. Okay. Device not connect. Kaisara. Okay, yang akan live bersama saya adalah Kaisara. Okay, Kaisara. Mana kita akan buat? Anda dengar tak? Kalau dengar, sila komen dengar. Oh, tutup dah. Okay, yang lain. Siapa nak live bersama saya, sila komen. Sila klik link kat Telegram. Telegram channel. Okay. Telegram channel. Macam tak ada uang ya. Okay. Lokman Jabir nak buat live dengan saya tak? Okay. Saya akan bagi peluang kepada dalam 2-3 minit untuk tanya soalan. Okay. Okay, baik. Assalamualaikum Lokman. Waalaikumsalam cikgu. Okay, ni kat mana ni? Kat rumah ke? Kat mana ni? Dalam rumah? Kat dalam bilik. Dalam bilik. Dah jawab apa sekarang? Darjah 5. Darjah 5. Okay, sila kenalkan diri dan dari mana? Dekat dari Selangor. Saya dari Selangor. Nama saya Lokman Jabir daripada Selangor, Hulu Langat. Hulu Langat. Okey, saya Cikgu Sinan nak bagi peluang kepada anda, tanyalah 2-3 soalan yang buntu, yang apa benda yang boleh saya bantu. Okey. Masalah anda lah. Sebab kita ada dalam 2-3 minit lagi. Okey. Okey, apa tanya? Cikgu, saya tak faham nak darab peratus. Darab peratus? Tak faham darab peratus? Contohnya? Contoh. Macam tadi ke? Soalan tadi? Okey. Dia peratus ni darab. Dah kuasai darab? Darab dah kuasai tak? Boleh hafal sifir tak? Hafal? Okey. Kalau hafal sifir tak ada masalah. Okey, yang soalan peratus ni, kena faham peratus ni sama juga dengan 100. So, apa jua soalan sama ada kenaikan, diskaun ataupun apa-apa, dia sebenarnya dia tak akan lebih 100%. Kecuali soalan dia macam ni. Contoh, kenaikan gaji 10%. Gaji dia sekarang 1,000. Kenaikan 10% bermaksudnya dia ada tambahan 10%. Jadi gaji sekarang bermaksudnya 110%. Jadi contohnya gaji sekarang ni 1,000, kenaikan 10%. Jadi kalau 10% daripada 1,000 adalah RM 100. Jadi 100 tambah dengan 1,000. Jadi jawapan dia 1,100. Jadi dia peratus ni dia main sikit je. Kenaikan, diskaun, lebih kurang macam tu je. Faham tak? Faham. Dia kena buat, kalau ada buat kotak, buat je kotak macam tadi cikgu buat tu. So kat situ kita boleh baru kita faham macam mana kita nak buat. Boleh faham tak ni? Boleh cikgu. Okey. Ada soalan lagi? Tak ada. Tak ada. Ni dah jawab apa ni? Darjah 5. 5, ada peluang lagi untuk tahun depan. Bengkel cikgu formula asas matematik ada join tak? Lokman? Ada? Ada. Bagus. Saya rasa dalam bengkel kita dah terang dah detail tentang peratus. Okey. Baik, Lokman, tak ada soalan lagi? Tak ada lah? Tak ada dah.
Okay, baik. Thank you very much. Kirim salam kat parent, ibu dan ayah anda dan selamat berpuasa. Assalamualaikum. Okay, siapa lagi cikgu bagi peluang untuk buat soal jawab dengan cikgu, boleh klik link di Telegram channel. Klik link di Telegram channel. Kalau tak ada, kita akan tutup sekejap lagi. Okay, saya bagi peluang kepada anda. Kalau ada, sila sila klik link kat Telegram channel. Okay. Telegram channel, Telegram group. Okay, supaya kalau ada soalan, saya akan cuba bantulah. Ada soalan macam mana, okay, saya akan cuba bantu. Tak kisahlah macam mana pun. Jadi saya akan cuba bantu seboleh mungkin lah, sebaik mungkin. Okay, ada soalan, sila klik kat situ lah. Ada soalan tak? Kalau ada soalan, sila komen. Sila klik kat situ dekat Telegram. Saya nak Auni. Okey, Auni kalau nak. Auni, saya kalau klik kat sini. Auni pergi ke, ada Telegram tak Auni? Auni ada Telegram tak? Kalau ada Telegram, sila klik kat Telegram. Auni pergi kat Telegram. Telegram channel, klik kat situ. Kalau saya kat sini, komen kat sini, anda tak boleh klik link. Okay. Okay, ada lagi. Yang menarik ni boleh kat Telegram channel. Saya dah paste kat Telegram channel. Okay, anda boleh pergi ke Telegram channel saya. Okay. Okay, cikgu tunggu lagi seminit lagi. Kalau ada, sila klik kat situ lah. Okay. Ni kat Telegram channel ni. Telegram channel. Telegram channel saya. Jadi kalau kalau kat page pun saya letak dah link tu. Boleh klik kat page saya. Page sekarang ni. Orang tengok ada page, ada link tu. Saya pun dah klik kat situ. Kalau dah klik cikgu, ni mana tak keluar pun. Cuba klik sekali lagi ni. Dah. Okey, baik. Kita akan jemput Auni yang terakhir lah. Assalamualaikum. Selamat malam. Apa selamat berpuasa. Terima kasih. Okey, boleh kenalkan diri, nama dan dari mana? Nama saya Auni. Umur saya 12 tahun dari Kuantan, Pahang. Kuantan kat mana? Dekat Indra Mahkota. Indra Mahkota apa? 12. 2. 12? 12. 12? 12 kat mana? Dekat Taman Astana Permai. 12? Taman Astana? Permai. Taman Astana Permai? Ni dekat Istana tu? Dekat Jalan Kota Sas tu? Okey. Baik. Cikgu bagi ruang nak tanya soalan. Boleh tanya. Soalan dia tanya, dia cakap bilangan murid lelaki dalam persatuan matematik adalah 2/3 daripada bilangan murid perempuan. Didapati 1/4 daripada murid lelaki dan 1/2 daripada murid perempuan dalam persatuan. Ini soalan matematik ke? Maksud saya nak tanya soalan, mungkin awak tak faham apa benda maksudnya. Kalau soalan matematik, kita nak tunjuk kat sini susah ni sebab awak tak nampak. Kalau okey, macam ni. Faham tak maksud saya? Maksudnya
mungkin tak faham cara nak jawab soalan kertas satu ke secara umum. Faham tak? Bukan soalan, kalau soalan saya nak kena ambil, nak tunjuk kat sini. Bagi semua orang nampak. Boleh faham tak? Okey, faham. Okey, baik. Tak apalah, bacalah soalan tu secara umum saya boleh terangkan sebab saya kena tengok soalan tu. Okey, baca je soalan tu. Okey. Bilangan murid lelaki dalam persatuan matematik adalah 2/3 daripada bilangan murid perempuan. Didapati 1/4 daripada murid lelaki dan 1/2 daripada murid perempuan dalam persatuan itu memakai cermin mata. Soalan dia Sekali lagi soalan. Okey. Bilangan murid lelaki dalam persatuan matematik adalah 2/3. Bilangan murid lelaki dalam persatuan matematik adalah 2/3 daripada bilangan murid perempuan. Didapati 1/4 daripada murid lelaki dan 1/2 daripada murid perempuan adalah dalam persatuan itu memakai cermin mata. Soalan dia, jika jumlah murid yang memakai cermin mata dalam persatuan itu adalah 20 orang, berapa orangkah murid yang tidak memakai cermin mata? Berapa orang yang tak pakai cermin mata? Okey, 2/3 jumlah murid lelaki, dia tak beritahu berapa? Tak beritahu. So kat situ kita tengok 2/3, so 2/3, 1, 2, 3, 1/4 pakai cermin mata, maksudnya 1/4 daripada 2/3 ni, 1/4 daripada 2/3. 1, 2, 3, 4. So 1/4 daripadanya memakai cermin mata, bermaksudnya 1, 2, 3, 4. 1/4 kat sini 20. 1/4. Okey, kemudian 1/3, 1/3, 1/2. 1, 2, 3, 4. Okey, 1, 2, 1/2. Kat sini 1/2. Okey. 20 orang, maksudnya yang ni ada soalan, ada ni tak? Dia punya soalan ni boleh papak kat sini. Saya nak tunjuk secara box. Tak nampak. Saya nak lukis secara box. Sebab saya dah lukis dah. Saya dah lukis dah. Tak apa macam ni lah. Awak snap gambar, awak letak dekat Telegram. Okey. Okey, tak apa. Awak letak dulu kat Telegram. Nanti saya akan bantu awak. Okey, ada lagi soalan lain? Sebab kalau saya tulis ni, orang lain tak nampak, kesian kat orang lain. Okey. Tak ada. Kesian kat kawan-kawan kita. Ada soalan lagi nak tanya? Kalau soalan-soalan macam tu, bagi kat Telegram je. Nanti kita akan buat live, kita akan bincangkan kat sini. Kesian kat kawan-kawan yang lain, mendengar saja je. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Ya, salam semua kat parent kamu. Okey. Okey, baik. Kalau ada soalan macam tadi, sila paste dekat Telegram sebab kita boleh tunjuk pada semua orang. Sebab saya buat dah ni. Kalau saya nak tunjuk tak semua orang nampak. Jadi baik bagi kat Telegram, kita akan bincang pada hari yang lain lah. Maksudnya ataupun pada mungkin pada sesi-sesi yang akan datang. Sebab kesian pada kawan-kawan yang lain yang tak sempat nak tengok soalan, bentuk soalan tu macam mana. Sebab saya nak semua orang faham dan semua orang jelas cara untuk menjawab. Kalau setakat nak buat jawapan, boleh buat jawapan. Tapi kesian kawan-kawan yang lain yang tak dapat kefahaman yang tentang soalan tu. Okey. Itu saja daripada saya. Kalau yang berminat untuk live dengan saya, nanti next time kita akan bagi link, awak boleh live bersama saya. Sekian, terima kasih daripada saya. Assalamualaikum. Jangan lupa klik butang share.
Kita jumpa lagi pada sesi yang ke-14, siri yang ke-14. Sekarang ni siri yang ke-13. Okay, kita akan jumpa pada siri yang ke-14. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.